Okey penonton, selain kita nak meraihkan ulang tahun RTM yang ke-78, dalam masa yang sama juga kita ingin memberikan pemahaman kepada anda bagaimana peranan yang dibawa oleh RTM sebagai satu platform untuk menyebarluaskan pendidikan TVET ataupun pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational. Jadi hari ini untuk kita berbicara berkenaan TVET, kita ada wakil daripada Politeknik Merlimau iaitu seorang pensyarah kulinari Jabatan Pelancongan dan Hospitality yang merupakan salah seorang yang akan berbicara berkenaan topik kita RTM Platform Sebar Luas TVET iaitu Puan Hasnida Khairuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak RTM kerana menjemput kami daripada Politeknik Merlimau untuk bersama-sama pagi ini berkongsi berkenaan TVET di sinilah. Jadi hari ini gerak daripada Melaka ke ataupun memang ada di Kuala Lumpur? Ya, kami memang daripada seawal jam 4.30 pagi tadilah kita bergerak daripada Politeknik Merlimau ke sini RTM. Okey, untuk kita bercakap berkenaan bidang TVET inilah, Politeknik Merlimau pastinya mempunyai pelbagai jurusan, kos yang sangat penting untuk memperkasakan ataupun melahirkan individu-individu yang berkemahiran tinggi bagi mengisi peluang ekonomi negara kita. Jadi bagaimana dari sudut pandangan Puan sendirilah pentingnya untuk kita mengajak ataupun menggalakkan anak-anak muda ini menyertai bidang TVET ini sebagai satu bidang keutamaan negara? Baiklah, di samping kita melihat pelajar-pelajar kita mampu bersaing dalam mendapatkan tempat di industri, kita sebenarnya lebih menggalakkan para pelajar kita untuk mempunyai kemahiran tersendiri supaya mereka bukan sahaja merebut peluang dalam industri tetapi mereka sendiri create bagaimana mereka boleh create industri kepada orang lain. Maksudnya kita menyediakan ruang dan peluang pelajar kita dalam bidang kemahiran ini untuk membentuk bisnes mereka sendiri, kemahiran mereka sendiri dalam menjana ekonomi sendiri selain daripada hanya menumpukan perhatian mereka ataupun kemahiran mereka terjurus kepada industri sahaja. Seperti yang kita war-warkan kepada anda, kami di RTM merupakan salah satu ejen penyebar ataupun menjadi platform yang sangat penting untuk kita memberikan pemahaman berkenaan kepentingan bidang TVET ini. Kalau sebelum ini banyak bidang yang telah kita bawakan ke studio Selamat Pagi Malaysia, hari ini kita bawakan bidang ataupun bahagian kulinari. Mungkin ramai yang tidak mengetahui berkenaan bahagian kulinari ini wujud di Politeknik sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh berikan mukadimah berkenaan bahagian kulinari ini, apa antara skop-skop yang dipelajari. Baik, sedikit pengenalan mengenai bidang kulinari di Politeknik. Sebenarnya istimewanya bidang kulinari di Politeknik yang istimewanya hanya di Politeknik Merlimau sahaja buat masa ini bidang kulinari ditawarkan di peringkat diploma. Okey, tetapi jika ada pelajar-pelajar jurusan lepasan SPM maupun kolej komuniti yang ingin menyambung pelajaran mereka dalam bidang kulinari ini, selain daripada di Politeknik Merlimau, mereka juga bolehlah menyambung juga di kolej komuniti yang berhampiran atau ke kolej komuniti, kalau tak salah kolej komuniti Cendero. Istimewanya kerana hanya ditawarkan di Politeknik Merlimau sahaja, bidang kulinari ini sentiasa mendapat perhatian ataupun orang kata hot seat lah untuk mereka lepasan SPM, lepasan kolej komuniti yang mencari peluang menyambung bidang pengajian di peringkat diploma, dan antara pilihan politeknik mereka mesti akan pilih politeknik. Dan orang kata kalau kita nampak bidang kulineri ni orang akan cakap masak-masak. Ya. Kan? Dan sekarang ni orang pun memang kita kata bidang kita ni bidang yang tak nak pergi bidang lain, nak pergi bidang masak-masak. Mudahlah, orang kata social media tu banyak mempengaruhi dan sebagainya kan. So sebenarnya bidang kulineri ni bukan kita kata menjurus kepada bidang masak-masak sahaja. Lepasan pelajar kita mempunyai banyaklah cabang-cabang peluang pekerjaan mereka di mana mereka juga selain daripada pergi ke ke industri makanan, mereka juga boleh pergi ke industri R&D, inovasi dan sebagainya. So dia bukan tertakluk kepada orang kata masak-masak sahaja. Sekarang ini dah banyak, ada pastry, ada kek, ada bidang artistry dan sebagainya, inovasi, sains teknologi dan sebagainya. So bidang ini merangkumi banyak lagi cabang-cabang peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan hala tuju kerjaya juga untuk bidang kulinari ini sangat luas. Sangat luas. Jadi kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini, apa yang boleh kita kongsikan dalam bidang kulinari ini? Siapakah antara individu ataupun pelajar-pelajar yang sudah pun melakar nama ataupun mencapai kejayaan pada
ketika ini? Maksudnya di sini saya boleh kongsikanlah kebolehpasaran pelajar-pelajar kita lepasan Politeknik Merlimau khususnya. Kita setakat ini tidak mendapat mempunyai sebarang masalah dalam kebolehpasaran student di mana pelajar-pelajar kita lepasan-lepasan Politeknik tidak mempunyai masalah dalam mendapatkan tempat di industri. Selain daripada itu, mereka juga yang mana ingin menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Pelajar-pelajar kita juga tidak mempunyai masalah untuk ke universiti tempatan maupun sama ada swasta maupun awam, di mana mereka memang tidak mempunyai sebarang masalah lah sekiranya mereka ingin mendapatkan tempat di dalam universiti ini. Okey, dan kita kalau boleh kita saksikan di kaca televisyen tadi bagaimana teknik-teknik carving tadi dan difahamkan sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-78, ada yang istimewa yang disediakan oleh Politeknik Merlimau. Sebenarnya salah satu orang kata keistimewaan pelajar-pelajar kulineri di Politeknik Merlimau ini, mereka didedahkan juga dengan skill-skill tambahan, iaitu antaranya skill-skill fruit and vegetable carving ataupun ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran, di mana skill ini sebenarnya dah tak ramai yang boleh buat. Jadinya kita dedahkan pelajar-pelajar kita untuk dapatkan skill ini di mana mereka mempunyai nilai tambah yang tersendiri. Okey, kalau orang kata ada mungkin pendapat yang mengatakan bahawa ukiran buah-buahan ini dah tak relevan. Dah orang kata dah terlalu tradisional, tapi kita sentiasa memberikan basic ini kepada pelajar kita supaya mereka mempunyai satu nilai tambah yang lebih baik dan ianya mendapat orang kata kalau kita tengoklah pelajar-pelajar kita yang mempunyai kemahiran ini kan, mereka sering mendapat tempat yang mudahlah untuk kelaluan industri itu, dan ini satu kelebihanlah kepada pelajar kita yang ada keistimewaan dan ada dapat menguasai skill ini. Dan skill ini sebenarnya bukan senang untuk kita ajarlah. Kan dia bukan macam kita ajar sehari boleh dapat, terus dapat. Dia skill yang kita ajar hari ini dan dia perlukan latihan yang berterusan, minat yang berterusan dan sebagainya. Itu keistimewaan pelajar-pelajar TVET ini ataupun contohnya di Politeknik Merlimau ini, bukan sahaja belajar dari segi teori, namun juga terlibat dengan praktikalnya secara lanjutnya. Okey, dari segi kebolehpasaran tadi kita dah kongsikan kepada para penonton, dan untuk hari ini seperti yang saya katakan tadi, ada yang istimewa yang akan menjadi kejutan bagi meraihkan untuk hari RTM yang ke-78 ini. Jadi mungkin ada anak-anak muda di luar sana yang masih lagi tercari-cari ataupun ibu bapa yang perasan anak mereka minat dalam bidang kulinari, masak, membuat kek ke apa. Jadi apa antara kata-kata yang boleh disampaikan kepada mereka? Kita kalau nak sambung belajar tu, saya selalu pesan dengan student saya, minat tu memang penting. Tapi ada juga kadang-kadang student kita yang bila kita tanya kenapa sambung belajar, dia kata sebab parents suruh. Mungkin mak dia yang suka ni bidang masak-masakan, tapi bila dah ada laluan tu, kita sebagai pensyarah ni akan sentiasa mencari jalan memupuk minat pelajar ni, macam mana dia nak cater skill dia dan sebagainya. Sebab macam yang saya katakan tadi lah, kita bukan sahaja bidang teori, kita ada juga bidang skill yang kita akan sentiasa berikan kepada pelajar supaya macam mana pelajar ni dapat menguasai satu demi satu, dan kita tak akan ajar terus perkara yang susah. Kita akan go daripada basic kepada advance, kepada intermediate ke advance dan sebagainya. Dan nasihat saya kepada mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke dalam bidang kulineri ini khususnya, kita memang yang pertama perlu minat lah. Yang kedua kita perlu sentiasa untuk ada eagerness untuk tahu lebih lagi. Dan sekarang ni saya rasa media seperti media sosial kan, YouTube dan sebagainya, mudahlah untuk pelajar-pelajar tengok dulu. Okey, kaji dulu apa yang mereka minat, dan mungkin akan sebab kita dalam bidang ini kita tak selalunya menjurus apa yang kita sahaja nak ajar. Kita buka ruang dan peluang kepada pelajar, mungkin mereka boleh bagi tahu kita, kita share. Kita cari sama-sama macam mana untuk kita kembangkan minat ni. Di mana skill ni, seperti saya kata, skill ni dia tak tertumpu kepada satu benda. Kita kena sentiasa cari, kena sentiasa gali dan sentiasa
bila kita dah buat tu, kita akan latihan demi latihan tu, one day memang kita insya-Allah kita boleh kuasailah perkara ni. Itu skill. Dalam bidang kulinari, contohnya di Politeknik Merlimau ni, dari segi komposisi jantina bagaimana? Ialah kalau kulinari orang selalu kaitkan dengan perempuan. Jadi bagaimana Tapi surprisingly, kadang-kadang dia sebenarnya lebih lelaki. Dan memang orang kata kalau di industri sendirilah, kalau di industri sendiri saya rasa memang fitrahnya tu kerja berat memang untuk lelaki, tapi sekarang kita dah tak macam tu. Pelajar kita dah nampak balance lah. Ada, kalau satu kelas tu normanya separuh-separuh lah. Mungkin kalau ada lelaki, kadang-kadang ramai lelaki juga. So dia tengok kepada intake. Dia tak adalah orang kata ramai student perempuan, tak. Memang kita ada juga lelaki yang memang kalau kita tanya memang minat mereka tu memang daripada rumah, dia kata memang dia dah minat memasak, memang dah minat, dah dia memang target untuk ke bidang ini, skill ini, dan mereka cuba masuk ke bidang kulineri ni untuk menjadi someone yang better lah dalam bidang ni, macam tu. InsyaAllah. Dan ini apa yang kita tekankan kepada anda, bagaimana kreativiti daripada pelajar kulinari Politeknik Merlimau ini sepastinya salah satu pengisian yang sangat penting untuk kita sampaikan khususnya kepada generasi muda yang berminat dalam bidang kulinari ini. Anda boleh lanjutkan pengajian anda di Politeknik Merlimau, satu-satunya politeknik yang menawarkan bidang kulinari. Betul. InsyaAllah mungkin selepas ini adalah politeknik-politeknik yang akan membuka lagi. Dan kita akan sentiasa memberi maklumat tersebutlah semasa demi semasa. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada pensyarah kulinari Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Merlimau, iaitu Puan Nasnida Khairuddin, atas perkongsian pada pagi ini.